Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah yang diberkati, dirahmati, lagi moga kita diampuni dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi malam ni kita menambah-nambahkan kesyukuran. Moga pahala kita bersyukur selama ini tercatat kemas di sisi Allah, tidak terbatal. Lalu kita menambah setiap hari lagi dengan pelbagai sebab. Paling kurang pun, kalau kita bukannya sedang merasa sesuatu yang sedap, yang enak, yang seronok, sekurang-kurangnya kita tetap menyebut Alhamdulillah sebagai satu amalan, kerana bersyukur kita ini sebagai umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, meminta beberapa orang sahabat, antaranya Rasulullah pernah juga suruh Sayyidina Umar buat pengumuman, dan benda ni saya pernah sebut, annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Tak ada siapa yang boleh masuk syurga kecuali orang mukmin, orang Islam. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, di atas muka dunia ni Rasulullah dah jamin di mana la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Islam ini, ataupun yang kita sebut sebagai iman, dan bila kita sebut Islam, iman, dia mesti berkait dengan Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ni Nabi kata dia akan sampai, ini jaminan Nabi, benda ini dia akan sampai ke seluruh pelosok dunia di mana adanya malam dan siang, maknanya di seluruh muka bumi. Wala Rasulullah kata, dan tidak ada satu rumah baitu madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal amra. Dan tidak ada satu rumah pun di atas muka dunia ini satu masa kecuali dia akan, rumah itu sama ada di bandar ataupun sama ada rumah itu di kampung ataupun di padang pasir badui, kecuali urusan ataupun perkara berkaitan dengan Islam ini dia akan masuk juga. Maknanya sampai cerita tentang Nabi dan berkaitan dengan Islam. Allah kata, wala yabqa 'alal ardi baitu madarin wala wabar. Tak ada satu rumah pun, sama ada di bandar ataupun di kampung ataupun di padang pasir, maknanya badui lah, illa adkhalahu Allahul Islam, kecuali akan masuk
pengenalan, orang akan tahu sebuah sedikit tentang Islam. Maka bila sampai satu ketika terpulang kepada diri masing-masing, rumah masing-masing, Allah kata bi'izzi azizin atau bizulli zalilin. Ada riwayat yang berbeza sedikit. Yang penting Rasulullah kata bi'izzi azizin yu'izzu bihil islamu, yu'azzu bihil islam, maaf ya, yu'azzu bihil islam, wa bizulli zalin yuzallu bihil kufru. Jika sesebuah rumah itu menerima agama Islam, maka dengan sebab Islam dia akan jadi mulia, jadi hebat di sisi Allah. Ini secara khusus kita bercakap. Dan jika masuk Islam, dia tahu tentang Islam tapi dia menolak Islam, maka dengan sebab penolakan itu, yakni kekufuran itu, dia akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sampai ke mana-mana. Maka alhamdulillah sampai kepada kita awal lagi. Kalau macam saya sebut umur 53, masa tengah tak tahu benda, baru lahir itu pun sudah diazankan, maknanya sampai dah Islam. Bahkan ketika letak benih pun dengan bismillah. Kita bercakap, maaf ya, kita kadang-kadang kita bercakap dalam konteks fiqh lah, dalam konteks kejadian manusia. Semuanya bermula dengan Islam, kerana perkahwinan itu Islam. Jadi begitulah kita wajib bersyukur kepada Allah menjadikan kita mukmin dan muslim. Kalau kita rasa, macam saya sebut tadi, rasa hari ni pasal bukan kita pakai baju baru ke, makan makanan sedap ke, minum yang best ke, dapat berita gembira ke, ataupun apa sahaja kejayaan barangkali yang kita dapat, bukan pasal biasa je, kita masih wajib menyebut alhamdulillah atas nikmat Islam, nikmat hidup, Allahu Akbar, nikmat sejahtera. Nikmat sejahtera, kadang-kadang kita tak perasan, ada orang tak ada kena-mengena, tiba-tiba tayar mari gang kena dia, tayar bergolek kan, tiba-tiba kena dia. Benda-benda macam tu dia panggil, sebab itu dalam orang Melayu kata kecelakaan ataupun kemalangan. Benda malang yang berlaku yang bukan kita cari, benda itu tiba-tiba je kena. Jadi kita selamat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini sentiasa bersyukur pada Allah. Dan seperti mana biasa pertemuan, saya tidak lupa untuk mengajak kita sama-sama juga mengingati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menambahkan lagi cinta kita, sayang kita, dan seterusnya sebagai buktinya kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta pada Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas kita dengan selawat itu, selawat yang jujur, yang ikhlas lillahi taala. Maka Allah akan mudahkan untuk kita mendapat syafaat Nabi di hari akhirat nanti. Walaupun sebenarnya syafaat Nabi ni, antara yang Nabi beritahu, antara orang yang paling gembira dengan syafaat Nabi ni ialah orang yang berdosa besar. Nabi beritahu jelas, Nabi kata syafaati li ahli al-kabair min ummati, atau kama qala Rasulullah. Saya bukan nak bincang tentang tu, tapi tiba-tiba dia teringat. Selagi mana bila dalam satu hadis lain ketika Nabi ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa orang paling happy dengan syafaat Nabi? Rasulullah kata, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min qalbihi sadiqan, atau kama qala Rasulullah. Orang yang masih hidup memang dia beriman sungguh dengan Allah dan Rasul, sehingga dia sebut la ilaha illallah, maknanya di Islam lah, Muhammadur Rasulullah, jujur dari hati dia. Kerana apa? Sekarang kita beriman, dipanggil
Dia panggil apa ni, ilmu yakin. Kita yakin dengan ilmu, tapi bila sampai di padang mahsyar nanti, bukan sekadar ainul yakin, hakul yakin. Kita melihat Allah, mujur sungguh kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita di mahsyar, selamat dari kesusahan hisab, dimasukkan syurga tanpa hisab. Bukan sekadar itu, tempat yang tinggi lagi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia Rabi'ah Al-Aslami. Rabi'ah, tak silap saya, nama dia Rabi'ah. Ada nama Thauban, ada seorang lagi nama dia Rabi'ah. Ketika dia selepas dia beribadat, di solat bersama Nabi, Nabi tiba-tiba pusing pada dia. Nabi kata, ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, minta dari aku. Apa benda kamu nak minta? Ada orang kadang-kadang dia ada keistimewaan. Jadi pada waktu itu ditakdirkan oleh Allah, dia kata jawapan dia mudah je. Rabi'ah jawab, Rabi'ah Al-Aslami, dia kata, uridu murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Aku nak bersama, berkawan, yakni dekat dengan engkau di dalam syurga. Maknanya duduk dekat syurga Firdaus lah, syurga yang para nabi, syuhada salihin, dia nak duduk situ. Jadi Rasulullah bagi tahu, kalau kamu nak begitu, kamu kena bantu aku, supaya aku dapat bantu, supaya dapat dekat dengan aku, bi kasratis sujud. Nabi beri satu cara yang paling mudah, iaitulah memperbanyakkan sujud. Yakni bukan sekadar kita solat fardu, tambah-tambahlah dengan solat sunat. Kalau tak boleh banyak, mulakan dengan 2 rakaat, sampai ada masa boleh jadi 4, dalam waktu-waktu yang berbeza. Yang penting ada. Baik. Dan dalam hadis-hadis lain sudah tentu juga kita tahu fadilat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, saya tidak lupa juga untuk sama-sama berpesan sesama kita, pada diri saya sendiri terutamanya, sama-sama kita bertakwa pada Allah. Dan Allah telah memerintahkan dalam Al-Quran, bermaksud dalam ayat yang saya baca tadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan ada sesekali di kalangan kamu yang mati kecuali setelah betul-betul dia Islam. Sambungan kepada apa yang kita baca dari buku ataupun kitab Al-Kabair. Dalam kitab Al-Kabair kita baca dosa yang ke-19. Dosa yang ke-19. Ada yang tanda, takut saya tersalah. Pasal saya tanda yang terakhir yang kita baca, yang saya tanda, kemudian saya terlupa nak tanda. Yang saya tanda iaitulah pada 13 hari bulan 8. Yang maknanya pada bulan Ogos. Yang bulan 9 saya terlupa nak tanda. Tapi kita dah baca. Dosa yang ke-19, ada yang tanda, ada sesiapa yang tanda ke saya saya terlupa bawa buku satu lagi, buku yang terjemahan. Dah isi dalam beg dia, terlupa. Mungkin saya ada tanda dalam buku yang satu lagi. Pasal ini versi Arab, ada satu versi yang sudah diterjemahkan, Al-Kabair. Baik, tak apalah. Yang penting masih lagi dalam cerita berkaitan dengan dosa syurbul khamri, minum arak. Sebenarnya cerita berkaitan dengan arak ni
dia bukan cerita arak sahaja, ya. Cerita ni dia terlalu luas. Dia ada bahan dipanggil. Kalau arak mudahlah kita sebut bir ataupun alkohol. Kalau dalam bahasa-bahasa lain pun ada lagi, ya. Kalau ada satu di Bosnia tu, minuman tu dia buat dari buah prune. Saya pernah tengok ada orang kampung buat masa zaman mereka yang masih ada unsur-unsur jahiliah lah. Masih ada, sebenarnya masih ada sekarang ni, pasal dia tak ada undang-undang Jabatan Agama macam kita. Kalau kawasan-kawasan ada orang yang jenis masih dia mukmin, kita jangan menjatuhkan hukum. Dia bukan mukmin dan sebagainya, itu bukan kerja kita, tapi dia terlibat dengan dosa besar. Dia buat arak, dipanggil rakia. Rakia ni kalau dia minum gelas ni lebih kurang besar ibu jari ni je. Dia tak perlu banyak. Saya dengar cerita kalau orang tak pernah minum, satu gelas yang kecil tu memang mabuk rebah lah. Kalau orang hak biasa minum, kadang-kadang dia boleh minum sampai 2 ataupun 3 gelas. Satu besar ni gelas dia, kecil. Dia jual pun murah, satu markah dalam RM2.30. Tahulah saya harga dia. Kita nak larang tak boleh, pasal kita tak ada kuasa, dan benda tu di bawah kuasa kerajaan. Jangan kita pergi roboh, pergi tolak kan, nanti kita masuk jail tak pasal-pasal. Yang penting apa pun jenama kita bercakap dalam konteks arak. Bila bercakap arak, dia ada 2 perkara, ya. Dia panggil al-khamru murakkazah, maknanya fokus kepada memang arak, fokus kepada arak itu dapat, dan dia ada ghairu murakkazah, kata ulama yang bincang berkaitan dengan fiqh ni. Dia bukan fokus kepada arak itu, kerana dia cuma diambil menjadi bahan. Contoh, ada alkohol yang diambil, dia letak dalam minyak wangi. Itu contoh. Itu pun timbul perbahasan. Adakah alkohol dari benda yang sama? Contoh. Baik. Yang kedua, ada yang diletak dalam coklat. Kadang-kadang kita nak beli coklat, kan, tengok dia ada tulis alkohol. Saya tidak mahu bincang yang itu. Yang itu dia, kalau nak kita rujuk kepada apa yang difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Majlis Fatwa Kebangsaan, saya pun tadi tak terfikir, nak mari tadi tak terfikir. Walaupun semalam dah tengok, tak terfikir nak cerita nak tengok balik cerita tentang kandungan alkohol dalam apa ni dipanggil, dalam vanila, esen vanila contohnya. Saya pernah terbeli sekali. Saya tengok isteri saya suruh beli esen vanila, dia nak buat kuih apa gitu. Saya pergi beli dekat satu pasar raya, Jaya Grocer. Saya pergi, biasa kita tengok adalah hak biasa kita beli tu yang kecil, tapi hari tu ada tengok yang harga yang mahal. Harga yang mahal, barangkali yang harga yang mahal ni lagi bagus. Saya pun beli. Bila sampai di rumah, isteri saya pun buka tu macam masing-masing tak baca awal kan. Buka tu pasal dia esen vanila, dia letak sekali belaka, dia keluar bau. Isteri saya ialah orang yang duduk Bosnia yang pernah berurusan dekat, walaupun tak minum, tapi dia tahu bau tu. Bila dia dapat bau, dia kata, ini ada alkohol. Dia panggil saya, tunjuk. Saya pergi tukar. Pasal apa? Dia ada bau. Ada yang vanila yang tak ada bau. Yang itu pula jadi perbahasan pula. Pasal dia syarat nak jadi najis kan. Kita tahu dia ada 2 dari 3 perkara: kesan, warna, bau. Itu pun cerita bab fiqh. Kita bukan cerita bab fiqh malam ni, bab taharah.
Jadi saya tidak mahu pergi banyak. Cuma ini semua benda-benda yang macam ni, jalan paling selamat tengok kepada fatwa. Yang pertama, kalau perlu guna. Kalau tak perlu guna, banyak lagi coklat lain, maka yang itu terpulang kepada wara' masing-masing dipanggil. Isu wara', nak menjaga diri kita dari syubhat, dari ketidakjelasan, kekeliruan, kekaburan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi li irdihi wa dinihi wa irdihi. Orang yang jaga perkara-perkara yang syubhah, yang meragukan, dia sebenarnya memang orang yang nak menjaga agama dan maruah dia. Jadi selagi tak perlulah. Jangan cuba benda-benda yang macam tu. Apapun, saya tidak mahu bincang yang itu. Dia panggil perbahasan yang tidak fokus kepada bahan arak tu. Tapi sekarang kita nak bercakap benda yang jelas arak. Contoh, kerana di mazhab, bila mazhab berlainan, campur dengan orang kampung pula, orang pengajian Islam yang tidak banyak, tidak serius pada zaman sosialis. Contohnya berlaku di Bosnia, saya bercakap ni. Pagi tadi saya ada kuliah dekat Sungai Buloh. Kat Sungai Buloh, tiba-tiba tengah duduk makan, ada seorang orang tua, lebih tua dari saya lah, saya tua jugalah, dia tua lagi lah dari saya, barangkali peringkat Tuan Haji Fadil kita ni. Tuan Haji lebih tua dari saya ke? Tak nak mengaku ke? Hak gurau tu gurau lah. Dia rupa-rupanya dia tahu serba sedikit tentang sejarah Yugoslavia. Dia pun bagi tahu pada saya tentang, dia beritahu saya tentang bekas presiden Yugoslavia dulu, Tito. Setahu dia kata dia ni seorang yang baik, komunis, sosialis, tapi dia baik. Dan saya dengar dari semua orang Bosnia kata memang dia baik. Dia sendiri baik dan dasar dia baik. Walaupun dia sosialis, dia betul-betul jaga rakyat dia, betul-betul dijaga rakyat. Sampai setiap pekerja dia, pegawai, pekerja kerajaan kan, secara khusus, tak ada yang tak ada rumah, mesti dapat rumah. Sekurang-kurangnya dapat satu unit flat. Dengan syarat kamu kena duduk sendiri, jangan bagi sewa. Walaupun dia dah ada rumah, tengok, walaupun dia dah ada rumah di kampung, dia berhak untuk dapat satu lagi, tapi kamu kena duduk. Dia buat syarat begitu. Maknanya dia bukan pilih. Kalau pilih tak ada, semua orang boleh menipu lagi lah kan. Ada orang kalau nak menipu, tapi siapa dia berani menipu dengan sistem sosialis, dengan sistem komunis. Dia orang kalau menipu dengan dia orang, dia punya hukuman kita tahulah agak berat. Kerana menipu, ambil hak orang, silap-silap boleh tembak, macam yang dibuat di China. Mungkin tak seberat di sana, tapi dia dijaga. Jadi ceritanya itu dalam keadaan hidup masyarakat begitu, tidak dinafikan ilmu Islam susah untuk diajar. Maka masyarakat pula dengan mazhab Hanafi, dia timbul kekeliruan dengan hukum arak dan hukum minuman yang disebut sebagai nabiz. Saya nak terjemah macam mana nabiz ni saya tulis kejap perkataan nabiz, air rendaman. Air rendaman, air bila direndam dengan cara yang tertentulah, dengan buah kurma, bila cukup masa dia akan menggelegak, dia akan boleh jadi macam arak.
Tapi saya tak boleh terang dengan lebih lanjut pasal saya tak tahu benda ni. Cuma dia ada kena-mengena. Kalau kita baca air rendaman kurma, yang mana benda itu dia yang mana kalau kena cara dia benda tu halal. Pasal kita sekadar rendam untuk ambil khasiat antara contohnya buah kurma kan. Bila kita rendam, air itu adalah air yang kalau kita baca boleh pertama boleh menghalang kanser. Kalau orang kena kanser, dia mudah-mudahan dia boleh menjadi penawar. Apapun tindak balas badan itu kena berlaku. Kalau tindak balas badan tak kuat pun dia tak boleh juga. Ada muslimin-muslimat baca sendiri. Ini antara kebagusan air rendaman kurma. Bukan blend, rendam. Bubur malam sebelum tidur, esok pagi minum. Macam ni? Maknanya dia tak sempat jadi gila macam itu, macam isu tu. Macam isu cerita air tua, air nira. Itu semua saya angkat tangan dulu. Saya tidak mahu bincang benda tu. Pasal benda tu kita kena ahli dia. Cuma kita bercakap dalam konteks khamar, arak secara murakazah, fokus. Bila sebut arak sekarang ni, kita bercakap contohnya arak, hak jenama-jenama kita tahu arak lah. Dengan izin saya sebut contohnya beer, apa benda dia panggil, bukan root beer, apa benda tu dia panggil, Carlsberg contohnya. Ada satu lagi, Guinness Stout, tahu juga Guinness Stout ni. Pasal nama Guinness Stout ni semenjak kita kecil dulu, mula kenal TV tu, dalam TV duduk menyanyi lagu Guinness Stout. Ingat tak iklan Guinness Stout? Ingat tak? Orang bawa lori balap, campaign nak supaya jadi kuat, bertenaga, kerja dalam hutan, bawa lori balak, kerja dengan balak ni, sampai kononnya kena makan, kena minum Guinness Stout. Saya ingat lagu dia sampai ingat sampai ni lagu dia tu. Lagu tu lagu Tamil tu mana. Ingat secara ajuk lah, betul ke tidak wallahu a'lam. Tak nak sebut lah. Tak nak sebut tu lagu tu. Ingat sekarang kalau orang suruh menyanyi boleh menyanyi. Pasal hari-hari, sehinggalah sampai satu masa bila diharamkan iklan dalam TV. Yang penting bila fokus kepada arak ni, saya nak balik pada cerita Bosnia. Ada yang kita duduk bincang dalam ubat batuk, ada etanol, dipanggil etanol ke apa benda dipanggil. Itu dipanggil alkohol. Sejenis. Dalam perubatan, dalam strepsil contoh, benda-benda yang batuk biasanya memang ada benda tu, ataupun berkaitan dengan demam, bahkan sakit, semua sakit lah boleh katakan. Semua ubat untuk dalam penyakit biasanya ada. Yang itu dia tidak fokus kepada arak, dia cuma bahan sikit untuk dicampur. Itu ada perbahasan. Ada satu kaedah dipanggil kaedah al-istihalah, perubahan sifat. Secara mudahnya nak tahu lebih lanjut kena baca sendiri tu. Ini saya cakap secara mudah sahaja. Ada setuju dengan teori ni, ada tak nak pakai teori ni. Tak silap saya dalam mazhab mereka, dalam masyarakat, dalam apa ni, banyak fatwa bermazhab Syafi'i tidak mahu menggunakan apa ni konsep ini, pasal dia takut benda tu membuka ruang kepada mereka yang tidak jujur. Tidak jujur, pasal kita faham sajalah dengan suasana. Di Bosnia, buah arak itu dari buah dipanggil buah prune. Jadi apa beza buah prune dengan buah kurma? Kalau buah kurma, dia ada orang dia pusing gitu, dia pusing. Maka ada yang kata dia haram, dia tidak haram. Dia tidak haram. Kerana dia kategori nabis. Kononnya. Orang kalau dia degil, dicari alasan je. Yang penting
Semalam saya tanya, pasal dah nak cakap benda ni, saya tanya sekali lagi. Benda ni saya pernah sebut. Saya tanya isteri saya, masa zaman sebelum perang dulu, macam mana orang Bosnia dia guna, ada satu arak yang saya sebut rakia, kalau minum satu gelas besar ni pun dah cukup mabuk, tak payah banyak ini je. Ada orang Malaysia seorang, saya tak ingat kat mana, tapi dia dulu pernah belajar di Yugoslavia. Kita tahu Yugoslavia kan, di Belgrade dulu kan, antara kuliah yang hebat iaitulah medik. Malaysia pun hantar kat sana dululah. Orang tua-tua, lebih tua dari saya lah mereka. Dia kata dia pernah pergi perkampungan orang Islam, dia orang angkat. Jadi dia kata dia pergi ke kampungan orang Islam, dia anggap orang Islam. Ingat minuman tradisional apa dia minum, dia kata tak ada minum segelas pun sikit, dia kata pening. Lepas tu mari besar kepala macam nak mabuk, dia kata. Mabuk lah, cuma tak rebah tengah jalan dia gitu. Dia kata lepas tu baru kita tahu rupanya masyarakat Islam yang zaman itu ataupun yang zaman sekarang pun, kalau yang masih duduk di kawasan Serbia, duduk kawasan orang kafir ramai, maka mereka masih lagi mati hidup mati sembahyang Jumaat hari. Tapi bila musim banyak buah perung, dia buat jadi arak. Nak buat macam mana? Tapi dah makin kurang dalam ni, makin kurang sangat dah. Hampir susah nak cari, pasal orang penerangan itu selalu berlaku. Penerangan saja, tindakan tak boleh nak ambil ya, pasal dia bukan dalam konteks undang-undang. Saya tanya pada isteri saya, kalau zaman di Bosnia, apa dia orang gunakan arak ni? Dia kata kalau bengkak, misal kata terseliuh ke bengkak, bubuh arak. Sekarang dia orang tak guna arak lah, sekarang dia orang guna apple cider. Apple cider memang bagus kalau orang bengkak apa kan, terseliuh, dia bubuh. Ada yang bubuh sekali dengan maaf saya sebut, ada yang tumbuk bawang merah tu, ditumbuk, dia guna bawang merah, pasal bawang kan dia panas. Adalah cara-cara tradisional. Tapi saya kata secara fokus arak, antaranya bengkak dia kata, dan antara yang diguna dia kata bila sakit gigi, terutamanya waktu malam bila tak ada klinik. Bila tak ada klinik, sakit gigi waktu malam, dia kata tak ada benda lain. Memang bukan ambil, kita kata kalau ubat, dia ambil ubat ada campuran dalamnya alkohol kan, itu yang kita kata yang tidak fokus. Tapi ini memang ambil sebotol tu dulu, hampir dalam setiap rumah orang Bosnia Muslim sekalipun, selain dari rumah imam je lah, dan orang yang tegas sikit, mereka akan simpan walaupun satu botol kecil arak tadi tu. Bukan tujuan nak minum ataupun campur dalam makanan, tujuan dia kalau sakit terseliur, bengkak, dan juga dengan sakit gigi pada waktu malam. Ini Nabi kata tawafina wa tawafat, jadi duk raun habis tempat. Apapun kalau kita tengah sembahyang dia nak lalu, elok kita larang, kita boleh larang dia, kita larang. Kalau tak sempat nak buat macam mana? Kalau dia lalu tidak membatalkan solat, dia tak seperti anjing. Itu cerita lain, kita tinggalkan lain pula. Baik, yang penting dia orang akan letak arak tu. Jadi bila letak arak, dia orang bagi tahu, orang yang pernah bubuh ni, dia bagi tahu dia akan rasa kebas lah. Dia akan rasa tajam, kemudian kebas, menyebabkan dia bukan jadi mabuk, pasal dia tak sikit
cuma bubuh dekat kat kapas, dia kata bubuh tu, kemudian kacip gigi. Macam tu, macam kita kat Malaysia bubuh ubat lah. Jadi bila dia kacip tu, dia kata dia akan rasa tajam, kemudian kebas, hilang sakit gigi. Sempatlah untuk besok pagi untuk pergi ke klinik. Jadi isu sekarang ni pasal kalau berdasarkan apa yang saya baca ni, isu minum arak kita dah habis. Sekarang ni isu yang disebut berkaitan bagaimana hukum, dah masuk ke? Yang berkaitan dengan isu bagaimana hukum jika menggunakan arak itu sebagai perubatan. Sekali lagi saya sebut, menggunakan arak memang pure arak, bukan, saya sebut tadi ada tarkis ataupun murakkazah wa ghairu murakkazah. Dua bahagian ulama dibahagi. Ada yang arak ataupun alkohol itu merupakan sedikit campuran dan dia ada kadar-kadar yang dimaafkan. Ada yang memang jelas itu arak, kan? Jadi boleh ke tidak benda tu, insya-Allah kita berhenti sebentar untuk laluan azan. Cukup masa lah, elok tinggal seminit lagi, tak apalah. Yang penting kita baca, kerana Imam Az-Zahabi disebut dalam ni, zikrun nahyi an iyadati syurbatil khamri idza maridu wa kadzalika la yusallam alaihim. Cerita larangan merawat dengan meminum arak. Maknanya bahan itu jelas arak, bukan ubat yang mengandungi arak, tapi arak itu sendiri bila seseorang itu sakit. Baik, kita berhenti sebentar.
Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya nak baca dulu satu halaman dari Jabatan Mufti, dari Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Fatwa ni dikeluarkan pada tahun 2011. Pada 2011, Julai 2011, tapi ia di-share pada tarikh 2019. Jadi yang terbaru, adakah keluar yang terbaru? Maknanya dari 2011 sampai 2019 benda tu diguna pakai. Kalau berdasarkan apa ni Kemudian adakah perbincangan baru? Wallahu a'lam. Kita akan cuba cek balik. Baik. Alkohol dalam makanan. Alkohol dalam makanan. Apa maksud alkohol? Alkohol ni disebut ruhul khamri, intipati kepada arak. Ruh ni macam dulu hari tu saya dah sebut. Ruh ni dia ada beberapa terjemah. Jangan ruh itu ingat ruh sungguh. Ruh ni makna dia intipati, essence, bahan, zat dalam tu. Jadi muzakarah khas Majlis Fatwa Majlis Kebangsaan, dia sebut jawapannya. Orang tanya melalui Jabatan Fatwa Negeri Sembilan, tapi mereka pun jawab berdasarkan kepada muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan pada 14 hingga 16 Julai 2011 telah bersetuju memutuskan ada 7 perkara. Pertama, setiap minuman arak, ni memang arak, arak, fokus dia arak, bukan fokus pada kuih ataupun bahan yang digunakan dalamnya, tapi arak itu. Setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol, walau bagaimanapun. Baik, setiap minuman arak, dibercakap tentang minuman yang mengandungi alkohol, walau bagaimanapun bukan semua alkohol itu arak. Alkohol yang diperolehi dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Alkohol yang diperolehi dari proses pembuatan arak, baik, hukumnya haram dan najis. Yang kedua, manakala alkohol yang diperolehi melalui proses pembuatan arak hukumnya, manakala alkohol yang diperolehi bukan dari ni bukan dari pembuatan arak, hukumnya tidak najis. Alkohol itu bukan dibuat untuk arak, tetapi haram, tidak boleh diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh, seperti alkohol dalam minyak wangi. Dibetuli alkohol tu dia tidak mabuk, minum mati jangan, pasal dia jadi racun. Baik. Yang ketiga, minuman ringan yang diproses dibuat bukan dengan tujuan menghasilkan arak. Dia bukan nak buat arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1%. /V apa benda tak, saya tak tahu apa V/V ni. Adalah harus boleh diminum. Adalah harus boleh diminum, tapi seperti kata ulama, kalau ada benda lain hak minum sah tak ada, baik, kenapa nak minum hak ada? Tapi itu bukan isunya halal ke haram. Bila di bawah aras,
bawah haras. Apa ni maksud bawah haras? Maknanya satu ke bawah ke tak sampai satu. Itu pun jadi pertikaian pula. Itu saya yang timbulkan. Manakala minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol, atau alkoholnya disuling, adalah haram diminum. Memang niat nak buat. Baik. Yang kelima, makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi seperti buah-buahan, kekacang atau bijirin serta perahannya, atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman, adalah tidak najis dan harus boleh dimakan dan minum. Baik. Yang keenam, makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus boleh digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak. Dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Tadi 1%, ni 0.5%. Ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis. Ubat-ubatan dan pewangi. Dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil melalui proses pembuatan arak. Bukan dipanggil, bukan dibuat itu dari memang dibuat untuk arak. Dibuat arak. Itu antara benda yang yang dibincangkan dalam majlis fatwa. Kenapa bincang ni? Kita tak nak bincang tentang ni. Yang penting mudahnya bir haram, habis kita. Arak haram. Isu yang dibangkitkan oleh Imam dalam buku Al-Kabair ini bukan dia nak cakap tentang hukum dalam konteks itu dan ini, tak. Dia nak bercakap tentang supaya kita sedar bahayanya arak ini dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama sebut selagi mana boleh elak, tak kira dalam apa pun, kerana itu tanda kita warak. Kita menjaga diri kita dari perkataan, dari keraguan. Waktu iqamah dah habis dah. Allahu Akbar. Jadi satu perkara yang saya nak baca di sini, satu je, sempat satu sahaja, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis hasan. Hadis ni hasan. Salasatun, 3 jenis orang, qad harramallahu alaihimul jannah. Allah haramkan dia masuk syurga. Bukan dia jadi kafir. Jangan salah faham. Kena faham, haram, Allah haramkan dia masuk syurga. Ada masa haram pasal dia kafir. Ini tak kafir, dia masih mukmin. Urusan dia dengan Allah. Jangan kita kata dia ni minum arak masuk neraka. Kita kata dia buat dosa besar, habis kita. Hak kafir masuk neraka itu bukan urusan kita. Insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Akidah kita orang Ahlussunnah wal Jamaah kata orang yang berurusan dengan dosa besar seumpama arak ni, dia urusan dia dengan Allah. Sama ada Allah nak ampun dia, Allah nak maaf dia, ataupun Allah nak hukum dia dengan bakar dalam neraka, itu antara dia dengan Allah. Ada benda hak kita tak tahu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mudah-mudah nak kata buat begini neraka, dia tu neraka. Kita boleh bagi tahu. Pasal ada hadis Nabi bagi tahu orang minum arak masuk neraka. Ada hadis-hadis tu kita akan baca nanti dalam kuliah yang akan datang, mudah-mudahan. Insya-Allah saya isi borang ni, borang maklum balas penceramah MKD ni untuk pengurusan baru kan. Saya bersetujulah. Saya masih berminat untuk meneruskan kuliah di sini insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti sampai di situ saja, kerana perbincangan kita dalam konteks untuk sedarkan
betapa sensitifnya isu ni kita dengan Allah Subhanahu wa taala, isu yang melibatkan dosa dan neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.